Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT kerana bertemu lagi kita pada kali ini dalam Pendidikan Islam tahun 5, iaitu bidang akidah, unit yang keempat, syirik merosakkan akidah. Baik, sebelum masuk kepada perbincangan secara lebih lanjut tentang syirik ni, ada perkataan akidah yang Ustaz kena bagi kamu faham. Apa itu akidah? Sebab tajuk ni syirik merosakkan akidah. Syirik kita akan belajar sekejap lagi. Tapi apa itu akidah? Dia rosak akidah tu macam mana? Okey, baik. Dengan akidah, perkataan akidah, ya. Akidah ni dari sudut bahasanya adalah ikatan yang kuat. Secara mudahnya. Tetapi dalam Islam, akidah ni, ya, bermaksud daripada istilahnya iaitu satu ikatan keimanan kepada Allah yang sangat kuat, yang tak boleh orang rungkai dia, tak boleh orang buka dia. Maksudnya bila terikat mati kan, kita ikat tali kan, tali yang besar tu kan, tali yang orang ikat lembu tu, kalau kita ikat, cuba tarik kuat, tak boleh rungkai dah, ya. Sebab itu Ustaz Bobo gambar pisau. Syirik tu dia menghirih ikatan tu, dia menghirih akidah, boleh putus akidah tu, boleh hilang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah tu akan terputus dengan sebab syirik ni. Dahsyat tak bahaya syirik ni, ya. Kalau terputus akidah kita, maka bila kita mati kelak, kita kekal dalam api neraka Allah SWT selama-lamanya. Kita tak nak macam tu kan. Jadi mari kita belajar supaya kita faham, ya, apa itu syirik, ya. Mari kita lihat muka surat 88 dan 89. Ya, Ustaz gabungkan dua gambar tu, ya. Ustazah dia ada tengah memerhatikan dua orang anak muridnya, tengok satu papan tanda yang berkaitan dengan syirik. Mari kita tengok apakah yang ditunjukkan dalam gambar ni, iaitu perkara-perkara ataupun yang menyebabkan syirik. Ni secara tak langsung lah dia cerita dulu kepada kita. Cuba tengok, ya. Tengok yang pertama. Tu mempercayai bomoh menggunakan sihir. Kita percaya kepada bomoh, ya. Bomoh tu dia menggunakan sihir, ya. Bukan bomoh ataupun orang yang pandai berubat cara Islam ni, baca-baca doa-doa, tapi kita percaya kepada bomoh yang menggunakan sihir. Dia macam-macam lah, memuja-muja dan sebagainya. Tiba-tiba tukar suara ke bercakap. Itu kemungkinan besar dia menggunakan sihir. Jadi kalau kita percaya, maka kita boleh syirik kepada Allah SWT. Baik, kita tengok lagi. Yang kedua, memuja jin dan syaitan. Ya. Kalau tengok dalam internet, ada gambar bintang yang dikelilingi oleh bulatan, kemudian ada lilin-lilin. Tu seolah merupakan salah satu konsep dalam penyembahan syaitan. Tak lilin, kepala kambing bertanduk, ya. Tu berhati-hati. Itu juga memuja jin dan syaitan juga benda yang mensyirikkan Allah SWT. Pasal macam mana syirik tu? Tunggu sekejap, ya. Nanti kita akan bincangkan. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga ni, menyembah berhala. Ni Ustaz rasa semua kamu tahu menyembah berhala, ya. Berhala tu duk bersimpuh ke, duk bertinggung ke, ya. Berhala tu kepala binatang ke, duk sengap batu ke, kita sembah tu, ia boleh menyebabkan syirik kepada Allah SWT. Lagi apa lagi, ya? Berdoa kepada makhluk selain Allah, ya. Kita dengar khabar kata dekat situ orang tu pandailah apalah kan, kita pun makhluk Allah, makhluk macam manusia biasa, tapi kita oleh kerana dia kata dia ada kuasa, kita pun pergi minta kat dia, ya, berdoa kat dia seperti kita berdoa kepada Allah SWT, maka syirik, ya. Okey, baik. Jadi inilah 4 perkara, di antaranya ditunjuk di paparan ni sebagai induksi dia, sebagai permulaan kepada perbincangan kita, ya. Baik, mari kita tengok, ya. Mari kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 89. Ini lebih teliti. Okey, mari kita tengok apa itu syirik, ya. Baik, yang pertama kita tengok dulu pengertian syirik. Apa syirik ni? Bunyi syirik macam Shrek, ya kan? Okey, syirik ialah perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ni perbuatan menyengutukan ataupun kita mensamakan benda lain dengan Allah Ta'ala. Dari sudut apa? Sudut kita minta doa, ya,
sujud kita percaya bahawa Allah tu sama dengan benda ni, kan? Kita samakan Allah Ta'ala, ya. Dan yang keduanya, kita seolah-olah, maksudnya Allah kuasa, ada orang lain kuasa juga, sama macam Allah Ta'ala. Itulah menyengutukan Allah. Kita samakan Allah, kita menduakan Allah. Macam tu, ya. Baik. Kemudian sama lagi, syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad. Apa i'tiqad? Perkataan tu lagi perkataan. I'tiqad ni kepercayaan dalam hati kita. Kita Tok Kong ni bagus. Tok Kong ni contohlah ya ustaz. Na'udzubillah min zalik lah. Ya ustaz tak mau, ya. Kita tengok, oh Tok Kong ni bagus. Tu dalam hati kita, kepercayaan. Dan ataupun kita tengok pokok ni, pokok ni ada kuasa ni dalam hati kita saja, ya. Kita percaya, kalau aku ikat tali kat pokok ni aku jadi kuat ni. Tu kepercayaan kita. Faham tak? Dalam hati. Kita tak tunjuk perbuatan tapi dalam hati. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan kita. Terus kita sebut pokok ni memang berkuasa lah. Ataupun gajah ni memang kuasa, dia memang ada kuasa lah. Ataupun kita jumpa orang tu aneh sikit, kita kata dia ni memang kalau kita minta apa semua dia boleh. Mulut, perkataan kita lafazkan dengan mulut. Hati-hati mulut kita, ya. Baik. Dan yang ketiga iaitu dengan perbuatan. Perbuatan ni memang dahsyat lah. Terus kita pergi kat pokok tu, terus sujud ataupun terus ikat tali ke, ya. Ikat tali kat pokok tu ni tanda kata aku percaya kepada kau. Contoh, ya. Ini 3 perkara ni kita kena jaga, jangan sampai tersilap, ya. Jadi ini pengertian syirik, iaitu samakan Allah, ya, dengan sesuatu, sama ada niat hati kita saja, ya, ataupun dengan perkataan kita lafazkan saja, ataupun dengan perbuatan kita, maka itulah syirik kepada Allah Ta'ala. Baik, apa dalilnya, ya? Apa dalilnya kita tengok. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan. Jangan kamu buat sembahan-sembahan ni, ya, lain bagi Allah, selain daripada Allah, sedangkan kamu semua mengetahui, ya. Baik. Ini Allah larang. Jangan ada sembahan-sembahan lain. Kita pergi sembah benda lain, pergi sujud kepada benda lain, melainkan Allah sahaja. Sebab kita yakin Allah saja yang maha kuasa. Yang paling lawak kalau sembahan tu batu tu pun kita tahu, kita katuk pecah tapi pergi sembah, ya? Sedangkan Allah SWT ni maha berkuasa. Jadi ni larangan Allah, dalil bahawa mensyirikkan Allah tak boleh, ya. Menyamakan Allah dengan sesuatu atau meyakini ada benda lain lebih berkuasa sama macam Allah Ta'ala ataupun lebih pada Allah Ta'ala pun tak boleh. Dikira syirik kepada Allah. Baik. Kemudian kita tengok apa hukumnya. Hukum mensyirikkan Allah adalah haram, ya? Dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Hukumnya adalah paling besar, dosa paling besar. Tak ada dah mensyirikkan Allah saja, ya. Tak ada dah. Bila kita sama saja ada makhluk lain sama dengan Allah Ta'ala, tak ada apa lah kita ni, habislah, ya. Maksudnya kita terkeluar terus daripada Islam dan kita terus tidak beriman, dan yang paling ni Allah akan azabkan kita. Baik, berhati-hati dengan syirik ini, ya. Kemudian apa Ustaz dia kata ni? Mengapakah syirik boleh merosakkan akidah? Kenapa syirik boleh merosakkan akidah? Iyalah, ya. Akidah apa tadi saya kata? Kepercayaan kita bahawa Allah ni maha kuasa. Tak ada dah, ya. Tak ada dah kuasa yang lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita pergi sembah hak lain, ataupun kita percaya hak lain, kita puji yang lain selain daripada Allah Ta'ala, ya. Puji sebagai Tuhan. Terputus dah akidah tu, maksudnya hak tadi kita percaya bahawa Allah satu, dah sekarang Allah kita percaya bahawa Allah jadi 2, 3. Terputus. Apabila terputus, rugilah kita. Apabila terputus, rugilah kita di dunia dan juga di akhirat.
Kenapa? Siapa yang mensyirikkan Allah, bermaksud dia tak beriman pada Allah, tak percaya pada Allah, maka dia akan kekal selama dalam api neraka. Tu. Ya. Kena ingat. Baik, kena berhati-hati sungguh. Baik, kita tengok lagi. Tengok. Ya. Baik, syirik ni ada dua. Kena jelas. Ya. Syirik ni ada dua. Okey. Ikut dalam muka surat 90 kata apa? Syirik ini jenis syirik. Okey. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Jali, khafi. Cara mudah Ustaz sebut, jali ni dahsyat sangat besar, khafi ni kecil sikit. Lah ni mari kita tengok apa itu syirik jali. Syirik yang bahaya ni, yang besar ni. Dua-dua bahaya, tapi hak ni yang besar, ya. Okey, baik kita tengok. Syirik jali, pengertian tengok ada tu, ada bomoh tu. Ni kata bomoh. Nampak tak? Dia buat bulatan ni, dia buat lilin. Ni bomoh yang menggunakan ilmu hitam, syirik, memuja syaitan. Memuja syaitan maksud dia minta selain pada Allah, dia minta kat syaitan. Inilah katakan syirik. Bagi kita tengok dulu apa pengertian syirik. Baik. Yang pertama, syirik jali, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah, atau menyembah selain Allah yang asal. Apa syirik jali ni? Kita percaya, kita akui adanya Tuhan lain. Kita kata ada Tuhan, satu lagi Tuhan, ya. Okey, kemudian bila kita percaya ada Tuhan selain Allah, kemudian kita menyembah pula. Kita sembah selain Allah. Percaya pertama, kita percaya. Tadi kita percaya kata ada Tuhan lain selain pada Allah. Yang kedua, kita menyembah dengan perbuatan kita, kita sembah. Kan? Kembali kepada maksud syirik tadi apa dia? Ya? Sama ada kita mensyirikkan Allah ni akidah, perkataan dan perbuatan. Nampak? Syirik jali ni merangkumi semua tu. Kita akui, kita kata ada Tuhan lain, kemudian pada masa yang sama kita sembah dia pula selain daripada Allah. Itulah syirik jali. Apa dia kata ni? Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Syirik yang dahsyat lah. Sembah Allah, kemudian pergi sembah pula patung. Besar. Memang perbuatan tu sangat terkutuk, sangat termasuk dalam kategori syirik jali. Jangan kita duk pergi melawak kita sujud depan Allah Ta'ala, kita duk solat, tiba-tiba kita pergi tengok pokok, kita duk buat pergi sujud kat dia, boleh jatuh syirik. Hati-hati, jangan lawak-lawak, ya. Baik. Kemudian contohnya apa dia? Menyembah berhala. Menyembah berhala banyak kita tengok kan, ya. Banyak orang sembah berhala. Sayang, kesian kat mereka kerana mereka tak faham, ya. Itu syirik pada Allah, ya. Kemudian sembah matahari. Ada satu negara yang sembah matahari, tengok matahari besarnya, sembah. Kemudian sembah bulan pun ada, atau lain-lain lagi. Ada yang sembah api pun ada dulu. Pada zaman Nabi dipanggil majusi, sembah api. Kemudian meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain daripada Allah. Tadi sembah berhala matahari, ini minta doa pertolongan kepada kubur. Dia tahu kata kubur tu, ya, kubur tu ada seorang alim mati, orang soleh mati situ. Dia pun pergi duduk tunggu kat kubur tu, minta, wahai kubur, wahai orang alim ni, tolonglah aku. Minta kat kubur, sedangkan ada Allah SWT. Syirik jali. Tapi apa tanggungjawab kita kepada orang yang dah mati, orang yang baik ni? Kita hanya berdoa, ya Allah, berilah kebaikan padanya di alam kubur dan akhirat. Macam tu. Tanggungjawab kita bersihkan kubur-kubur dia, supaya bukan kita pergi minta kat dia. Ya, boleh jatuh syirik. Itu termasuk dalam kategori ataupun contoh-contoh syirik. Baik. Kemudian kita tengok kesan syirik jali ni, syirik yang besar ni. Yang pertama, membatal akidah. Boleh putus tu akidah tu. Boleh putus kepercayaan beriman kita kepada Allah. Bila putus saja, terkeluar pada Islam, selayaknya akan terimalah balasan di akhirat, kekal dalam neraka selamanya. Tu bahaya. Berdosa besar, dosa yang sangat besar, ya, ada Allah. Kemudian yang ketiga tu, dijanjikan azab yang pedih. Siapa yang syirik pada Allah, Allah bagi azab yang pedih. Kita pun tahu macam mana azab dalam api neraka kan, ya. Satu hari di neraka bersamaan 1000 tahun di dunia. Ni kita hidup berapa tahun dah, ya. Kalau darjah 5, kita hidup dah 11 tahun. Rasa macam mana? Lama juga kan. Bayangkan di akhirat 1000 tahun baru satu hari. Di akhirat bukan sehari je kena seksa, ya. Pedihnya kadang, dalam banyak hadis Nabi sebut lebih pada tu.
kena 40 tahun. Bayangkan 40 tahun maksudnya 40,000 tahun di dunia. Lama sangat. Ya. Jenuh kita nak tahan. Jadi tak nak, kalau boleh kita tak mau langsung syirik pada Allah SWT. Inilah kesannya. Ya. Mari kita lihat macam mana cara kita nak menjauhi syirik jali ni. Bagi jauh tak mau. Ya. Bukan senang ya, kena belajar, kena ada cara dia juga. Ya, supaya tak timbul, tak terpesong kita punya kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Kita kena belajar ilmu. Sebab itu pendidikan Islam sangat penting. Ilmu lain penting juga, tapi pendidikan Islam ni bila kamu dah dewasa pun kena belajar lagi. Pi surau, pi masjid. Kalau ada kuliah dalam radio, dengar. Kalau ada Google Meet ke berkaitan dengan pengajaran ni, kita masuk. Sebab apa? Sebab nak kita supaya faham. Ya? Sekarang kita dah faham. Sebab kita belajar ini, rupanya kita pergi mengaku, kita pergi tengok tokoh tu, cantik tokoh ni, ish dia ni ada kuasa, pun tak boleh rupanya. Sekarang kita dah ada ilmu, maka kita terselamat. Bila kita tengok orang tu pergi dekat patung, dia tunduk kepala, kita tahu ini ada syirik. Sebab kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita pun pergi tumpang tunduk kat patung. Ya, patung ni dah termasuk dalam syirik. Sebab itu kena mendalami ilmu tentang Islam. Kena belajar. Ya, kita belajar kekuasaan Allah hebat, macam mana kekuasaan Allah, macam mana malaikat tu macam mana. Baru kita tingkat keyakinan kita, dan bila benda-benda yang kita rasa tak sesuai, yang menyalahi beriman kita kepada Allah, kita akan selamat. Okey, kemudian yang kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah. Apa-apa pun kita minta ke Allah, Allah. Ya? Jangan kita Allah minta ke Allah, Allah tak bagi ni, pergi minta doa kat orang lain. Ya? Minta doa kat takut begitu. Ya? Jadi kita istiqamah, jangan bimbang. Janji Allah pasti ada bila kita berdoa. Maka bila kita biasa macam tu, insya-Allah kita hanya yakin Allah saja yang Maha Kuasa. Tidak ada selain daripada itu. Selamatlah kita daripada syirik. Ya? Selamat. Okey. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan Rasul. Ikutlah perintah Allah, apa yang Allah. Kat mana kita tahu? Daripada ilmu juga. Jaga solat kita, jaga zikir kita, baca Quran, supaya hati kita ni sentiasa ingat pada Allah. Selamat kita daripada syirik kepada Allah SWT. Baik, seterusnya, apakah syirik yang ringan pula? Syirik khafi kata. Syirik khafi. Baik, tengok gambar tu, muka surat 91. Ya. Harap ustazah puji aku. Murid tu, dia tolong ustazah dia bawa, ataupun cikgu dia bawa ni, ustazah bawa buku, kemudian dia duduk harap ustazah puji dia. Rupanya ini termasuk dalam syirik juga, tapi syirik yang kecil, syirik khafi. Berhati-hati ya. Cuba kita tengok dulu maksud dulu. Kita tengok. Syirik khafi iaitu tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak. Yang mutlak benar, yang sepenuhnya, tak ada benda lain, tak ada niat lain dah. Tu kata mutlak. Ya. Air mutlak, ingat tak? Air mutlak tu air betul-betul air punya, tak campur, bukan air kopi, bukan air gula, bukan air nyuk. Air betul-betul. Air apa? Air sungai. Tu mutlak, air mutlak. Ni kepercayaan mutlak ni maksudnya bila kita percaya kata Allah tu Tuhan aku, tak ada orang lain. Muktamad. Jelas hanya Allah saja. Okey. Syirik khafi apa? Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak. Tak sepenuhnya. Dan niat ketika beribadah, niat tu pun tak sepenuhnya kerana Allah Ta'ala. Ada niat lain sikit. Ya? Atau melakukan sesuatu melakukan ketika melakukan ibadah atau melakukan sesuatu perkara, ada niat lain. Maksudnya kalau ke Allah tu 90%, 10% tu ada niat lain, nak tunjuk ke orang ke. Macam ni, macam kawan kita tadi nak bagi ustazah dia puji ke. Itu tak mutlak, betul-betul tak betul. Kalau mutlak 100% niat kena Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana dia ada 90% saja yang niat kerana Allah, 10 lagi niatkan pujian, maka itu dipanggil syirik khafi. Kemudian syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Itu ya. Mari kita tengok contoh lagi jelas. Mari kita tengok contoh riya. Iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Dia lakukan ibadah tu bukan macam Ustaz kata tadilah. Ya. Bukan semata-mata kerana Allah. Kerana Allah mungkin 80, 20 lagi tu ada sebab lain. Itu juga termasuk dalam syirik. Ya. Ini riya. Ya. Seseorang yang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Rupanya dia pergi
surau nak tunjuk kat orang kampung kata dia ni alim, dia ni rajin. Tak mau ada langsung niat tu. Ya, kita pergi tu kerana Allah, nak berharapkan keredaan Allah Taala. Macam murid tadi, kalau kita sebagai seorang murid juga kan, ya, bila tolong cikgu tak ada niat lain, tak ada nak harap cikgu bagi upah, tak ada harap cikgu apa, cikgu nak puji kita. Kita harap nak tolong cikgu, nak ringankan beban, dan kita yakin kepada janji Allah, siapa tolong orang, Allah akan tolong kita. Macam tu barulah solid, komplit kita buat semata-mata kerana Allah. Tapi kalau ada niat selain daripada tu, harap pujian, harap ustazah bagi upah ke apa ke, maka itu termasuk dalam syirik khafi. Ya, berhati-hati. Okey. Jadi tengok lagi apa dia. Kesan syirik khafi apa dia? Menghapuskan pahala amalan. Boleh menghapuskan pahala amalan kita yang kita nak tolong orang tu, terhapus, tak ada apa. Kan? Sebab kita ada niat lain. Sepatutnya, contohlah ustaz ambil lah pahala tu dapat 100, tapi oleh kerana kita ada niat lain sikit, habis terus pahala tu tak dapat langsung. Jadi terhapus pahala. Rugi tak? Rugi. Bila kita mati kelak tengok, kosong. Rupanya ada masalah ketika kita melakukan ibadah. Kita ada niat selain daripada Allah. Ya, kita tidak niat sepenuhnya mutlak kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Dapat dosa pun dapat dosa. Dah pahala habis, dapat dosa, dan Allah marah pada kita. Jadi kalau Allah marah pada kita, rugilah kita. Ya, kan? Baik. Seterusnya, okey. Kemudian, hidup tidak tenang. Hidup kita jadi gelisah. Ya? Macam mana tak tenang ni? Bila kita buat sesuatu, orang tak puji kita, kita jadi tak seronok, tak tenang. Kan? Kita buat sungguh-sungguh, tiba-tiba orang tak kata apa pun kita buat tu, kita rasa tak tenang, kita rasa tak seronok. Aku tak mau buat je. Tapi kalau kita niat sepenuhnya kerana Allah Ta'ala, kita buat lah. Walaupun orang tak puji pun tak apa. Janji Allah tahu aku dapat pahala. Kita rasa macam mana? Rasa tenang. Alhamdulillah aku dah buat lah. Buat dengan ikhlas, insya-Allah. Ya? Buat dengan ikhlas dapat pahala, terjauh kita daripada syirik khafi. Ya? Okey, baik, kita tengok pula cara menjauhinya. Okey. Melatih diri kita supaya ikhlas. Kita kena latih. Aku buat kerana Allah Ta'ala. Memang macam tu. Ya? Memang ikhlas ni kena latih. Mula-mula kita bagi tu, contoh nak derma duit kan, kita kata, orang tengok aku ni kan, kita rasa juga. Tapi kita kena bagi lagi. Lama-lama dah jadi kebiasaan, kita tak rasa niat pun nak tunjuk orang, tapi automatik kita bagi. Dia akan datang keikhlasan tu. Mudah-mudahan insya-Allah kena berlatih, ya. Kerana Allah Ta'ala aku buat ni, akan latih. Kemudian menyembunyikan amalan kebajikan kita. Contoh kita nak sedekah. Jangan ada orang kat, RM50 kubur, tak payahlah kan. Kita busuk senyap. Kan? Baik. Kemudian menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Jangan kita rasa hebat kita. Bila kita sembahyang, kita boleh bangun sembahyang qiyamul lail, bangun tengah malam kan, pukul 5 pagi orang tak bangun, kita bangun sembahyang. Kita jangan rasa hebat, kita kata depa tu semua tak buat, aku seorang saja. Tu boleh jadi syirik khafi. Ya? Kita buat kerana nak menunjuk kat orang, nak cerita semalam aku ni. Dah lah hilang pahala, berdosa pun berdosa, maka kita masuk dalam syirik khafi. Orang yang tak mempercayai Allah sepenuhnya. Takut kan? Berhati-hati kan? Okey, baik. Kemudian itulah 3 perkara, ya, yang dapat menghindarkan kita daripada syirik khafi. Baik. Seterusnya, baik, cukup takat itu dulu, ya, untuk berkaitan dengan akidah, iaitu berkaitan dengan bidang akidah, ya, iaitu syirik memutuskan ataupun syirik merosakkan akidah. Jadi, mari kita jawab soalan, ya.
Alhamdulillah, tahniah kepada kamu dah menjawab. Okey. Dan semak bersama dengan guru dan ustazah yang mengajar kamu. Setakat itu saja daripada ustaz. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.